Majlis melakukan jutaan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Seri Azman di atas ucapan beliau sebentar tadi. Baik-baik kata beliau tu rasanya macam terus boleh sampai ke dalam hati. Kita memahami gist yang ingin disampaikan. Kebanggaan kita sebagai negeri Pahang menerima Miasa sebagai tempat pertama untuk dibukakan cawangan mungkin menjadikan matlamat Kuantan sebagai bandar bebas masalah mental. Mungkin insya-Allah. Baik, untuk kita teruskan acara pada petang ini adalah acara yang kita tunggu, iaitu sesi perdebatan perbahasan tentang topik kita pada petang ini, iaitu mencipta transformasi dalam kesihatan mental. Jadi majlis dengan ini mempersilakan forum kita untuk tampil ke pentas. Saya persilakan dahulu Puan Anita binti Abu Bakar dari Miasa. Dipersilakan Dr. Firdaus binti Datuk Abdul Ghani. Tidak ada yang bertanya. Dipersilakan Datuk Sri Mazna untuk bersama-sama. Dan saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Encik Mr. Person. Dipersilakan. Selamat petang semua. So terima kasih sekali lagi kepada semua kerana sudi hadir bersama kami untuk menjayakan pelancaran ataupun pelancaran untuk pembukaan hub kami yang pertama di luar Selangor, iaitu di sini di Kuantan, Pahang. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Mazna dan juga pasukan NCWO yang selama ini telah membantu kami untuk menetapkan operasi kami di sini. Mungkin kita boleh bagi tepukan sekali lagi kepada Okey, baik. So untuk sesi hari ini kita akan adakan sedikit perbincangan tentang tema Hari Hari Kesihatan Mental Sedunia, iaitu Making Mental Health and Wellbeing for All Global Priority lah. So untuk membuka majlis, mungkin saya just introduce sikit tentang diri saya. Nama saya Prashan. Saya adalah seorang clinical psychologist by training, and I'm also the assistant manager of operations and services lah kat Miasa in Selangor. Selama ni memang saya ada peluang untuk bekerjasama work very closely dengan Puan Anita. So untuk memulakan panel discussion kami hari ini, mungkin saya bagi ruang kepada Puan Anita untuk bagi sepatah dua kata tentang tema kami dan juga acara kami hari ini. Terima kasih. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prashan, terima kasih Datuk Seri Mazna dan juga sudah tentu Dr. Firdaus dan semua yang hadir. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada seluruh pasukan NCWO. Thank you very very much di atas sokongan anda. Terima kasih Datuk Mazna kerana memberi laluan, membuka jalan bagi Miasa untuk membuka hub pertama kami di luar Selangor, dan ini sudah tentu satu pencapaian buat warga Miasa kerana kita dah 5 tahun sebenarnya bertapak di Selangor, dan sangat berbesar hati sebenarnya untuk membantu warga Kuantan khususnya dan secara amnya warga negeri Pahang dan insyaAllah Pantai Timur lah yang dapat hadir ke hub juga insyaAllah. Jadi saya sebenarnya apa yang saya fahami daripada apa yang Datuk Seri jelaskan adalah mungkin ada di antara anda pertama kali ataupun masih baru dalam arena kesihatan mental ini, jadi mungkin saya memilih untuk berkongsi tentang apa kepentingan kita berbincang tentang kesihatan mental pada hari ini insyaAllah, kalau boleh.
Jadi mungkin saya belum masuk kepada topik perbincangan iaitu mencetuskan ataupun mencetus transformasi dalam kesihatan mental. Ini sebenarnya adalah satu saranan daripada WHO, World Health Organization, di mana tahun ini sebenarnya kita nak memperbincangkan secara meluas bagaimana kita nak mencetuskan transformasi di dalam komuniti, bagaimana kita nak membuat penambahbaikan, how do we strengthen mental health support services di dalam komuniti. Tapi sebelum itu mungkin sedikit tentang kepentingannya. Dan seperti apa yang Datuk Seri jelaskan tadi, walaupun masyarakat kita sebenarnya dah lama dibelenggu dengan isu kesihatan mental, dengan diagnosa penyakit mental itu sendiri, tetapi masih banyak lagi yang perlu dibaiki, dan sudah tentu salah satu perkara yang menjadi kekangan ataupun barrier sebenarnya adalah stigma itu sendiri, persepsi negatif masyarakat tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental itu tidak diutamakan, kemudian persepsi negatif tentang isu kesihatan mental dan apatah lagi penyakit mental, dan individu-individu yang berjuang dengan penyakit mental itu sendiri yang dianggap mungkin mendapat penyakit mental ini kerana banyak kita tahu stigma di luar sana, mungkin kurang solat, mungkin weak-willed, mungkin banyak dosa, mungkin banyak dosa-dosa yang lampau contohnya. Jadi ini adalah satu persepsi yang menyebabkan mahu membantu tetapi tidak tahu bagaimana, mungkin kurang ilmu, mungkin tidak tahu platform kesihatan, NGO kesihatan mental contohnya. Hari ini Miasa hadir, dan seperti apa yang Datuk Seri dah buat advokasi ni, menjemput, mengajak anda menjadi sukarelawan, menjadi sebahagian daripada pasukan krisis kami, kerana di Miasa kita ada lebih kurang 120 ahli dalam pasukan krisis Miasa, di mana mereka bergerak secara nationwide, tetapi sudah tentu dengan lebih ramai orang yang memerlukan bantuan hari ini, kami di Miasa juga memerlukan bantuan yang lebih. Jadi 120 orang sudah tentu tidak mencukupi, dan saya sebenarnya sangat berterima kasih kerana tadi saya dapat list mengatakan di Pahang kita dah ada lebih kurang 86 orang yang register sebagai sukarelawan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kemudian akhirnya kepentingan ini apabila kita dapat memperbincangkan secara terbuka, kita dapat mengadvokasikan kepentingan kesihatan mental, memperbetulkan mitos-mitos, mengarus perdanakan isu-isu kesihatan mental, memperjuangkan hak-hak individu yang berjuang dengan penyakit mental ini, kita dapat memberikan insya-Allah keutamaan kepada kesihatan mental, di mana ia dapat menjadi agenda nasional, di mana pelaburan dapat ditingkatkan dalam arena kesihatan mental. Dan semalam apabila kita melihat pembentangan bajet 2023, 34 juta sebenarnya diperuntukkan untuk pembukaan National Centre of Excellence for Mental Health, dan kita sangat-sangat orang kata look forward kepada pembukaan National Centre of Excellence ini, di mana ia adalah satu orang kata pusat di mana kita dapat berganding bahu, bekerjasama di antara semua sebenarnya NGO, semua pemegang-pemegang taruhlah, all stakeholders that are involved in the mental health scene. Jadi ini adalah satu orang kata progressive move oleh Kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Kesihatan, alhamdulillah, dan harapan kami transformasi secara menyeluruh di komuniti ini dapat direalisasikan secepat yang mungkin, insya-Allah, dengan bantuan semua, dengan collective effort by everyone, insya-Allah. Jadi saya berhenti di situ mungkin. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Monica bagi kata-kata pembukaan tersebut. Mungkin untuk menyambung perbincangan kami hari ini, saya ingin menjemput Dr. Firdaus pula untuk bagi sedikit kata-kata pembukaan berkait dengan tema kami hari ini, iaitu mencetus transformasi dalam kesihatan mental, mungkin dari sudut klinikal pula. So dipersilakanlah Dr. Firdaus. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesihatan mental. Yang dihormati Datuk Sri Mazna, Puan Anita, tak dilupakan pengacara majlis kita,
Tadi saya teruja bila dengar pantun daripada pengacara majlis sebab saya dulu naib Johan Pesta Pantun Daerah Muar. Tapi kalau berbalas pantun nanti tak habis pula acara kita pada hari ini ya Puan Anita ya. Jadi kita sentuh tentang kepentingan kesedaran ataupun bukan saja kesedaran, transformasi kesihatan mental ini, mengapa ia sangat-sangat perlu ketika ini. Dan saya sangat setuju 100% atas apa yang Puan Anita sampaikan sebenarnya tadi. Mengapa kita perlu ada awareness, kesedaran. Ya, kenapa kita perlu ada transformasi, perubahan minda terhadap pemahaman tentang kesihatan mental. Kerana apa? Kerana telah bertahun-tahun ya, walaupun kita telah mengadakan perkhidmatan psikiatri ni, saya kira ubatan sebenarnya telah berada dengan kita sejak 1952 ya. Sebelum itu rawatan psikiatri lebih kepada asylum di mana mereka diletakkan di tempat-tempat seperti yang kita sebelum ini dengar, Tanjung Rambutan ataupun Hospital Permai. Tetapi dengan evolusi perubatan mulai 1952 kita telah ada ubatan ya. Dan sekarang ini perlahan-lahan kita telah melihat bahawa dengan adanya ubatan yang lebih moden yang kurang kesan sampingan, kita telah mula menjurus ke arah bahagian non-pharmacological. Macam kita ada sekarang ni, Encik Prashan merupakan clinical psychologist. Ya? Ini yang kita nak terapkan. Kita nak bagi tahu pada orang bahawa untuk rawatan penyakit mental, ia bukan sahaja ubatan. Ia bukan sahaja kita panggil terapi. Kadang-kadang orang datang kat kita, dia takut, dia kata nanti kena elektrik, rawatan elektrik, kena current. Ya? Kalau saya di Kota Baru dia kata current otak. Dia kata current ya kepala ya. Ini tidak benar kerana sebelum ini ramai orang diberikan, dimomokkan dengan perkara-perkara negatif tentang kesihatan mental ya. Sekarang ini kita telah melihat evolusi di mana pesakit kita bukan sahaja kita ingin rawat supaya gejalanya hilang ataupun dalam bahasa perubatan kita panggil symptom remission, tetapi kita sekarang menjurus kepada functionality ataupun kefungsian. Dan ini antara perkara yang kita sedang gerakkan dengan begitu aktif, iaitu return to work ataupun supported employment. Ya, jadi saya sentuh mengenai perkhidmatan psikiatri yang kita ada sekarang ini kerana ia telah jauh berubah, telah jauh melalui evolusi. Ya, bukan sahaja tentang pengubatan, tetapi juga pendekatan sosial dan juga spiritual. Jadi bila mana-mana pesakit datang kepada kita buat pertama kalinya untuk kita beri transformasi, bukan mudah untuk beri transformasi kepada semua orang. Kita mula dengan individu. Bagi mereka yang datang pada kita, kita bagi tahu bahawa salah satu transformasi dalam perubatan ataupun rawatan psikiatri ialah kita mempunyai rawatan yang lebih menyeluruh, iaitu bio, psiko, sosial dan spiritual. Ini adalah pentingnya konsep spiritual. Kerana apa? Kerana budaya kita, orang Malaysia lebih banyak menjurus kepada culture. Sebab itu kalau kita lihat ya, berapa ramai yang sebenarnya telah disaring oleh ustaz-ustaz ataupun bomoh-bomoh ya. Sebenarnya pakar-pakar psikiatri ni kalah teruk Datuk ya. Kalau kata bersaing dengan bomoh atau dengan ustaz-ustaz ni, kalah teruk. Dia bukan kalah saja, kalah teruk ya. Jadi ini yang kita sekarang ni cuba untuk transformasi, buat kolaborasi, cuba untuk sampaikan bahawa rawatan ini pelbagai dan kita boleh cuba untuk dapatkan apa kebimbangan kita panggil sekarang ni shared decision making daripada kita punya klien ya. Kita sekarang pun telah merubah daripada menggunakan terma pesakit kepada klien ataupun pengguna perkhidmatan. Jadi kita lihat ya, ini merupakan sedikit sebanyak transformasi. Selain daripada apa yang Puan Anita sebut tadi, kerajaan sendiri telah banyak memberi sumbangan, memberi dana. Kerana apa? Kita telah melihat kepentingan kesihatan mental, terutamanya selepas pandemik. Ya, kita tahu apabila wujudnya pandemik, terdapat ramai di kalangan kita, bukan sahaja mereka yang terlibat secara khusus. Maksudnya secara khusus orang yang mengalami COVID, tetapi orang lain juga kerana COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan tetapi juga ekonomi dan ramai di antara kita sebenarnya terjejas ya. Saya kira itu saja. Saya diberi mic ni, kawan-kawan saya kata sawan mikrofon. Dia susah nak lepas. Jadi saya kena hentikan dulu sebab nanti tak ada peluang pula untuk moderator bertanyakan soalan lain ya. Silakan Cik Prashan. Baik, terima kasihlah Dr. Firdaus bagi perkongsian yang cukup luas tadi. Nanti kita akan explore lagi poin-poin yang
oleh Dr. Firdaus tadi secara lebih mendalam. Tak apa. I think you finish with the two first. I come later. So untuk meneruskan perbincangan kami, mungkin saya nak uruskan balik kepada Puan Anita. Mungkin Puan Anita boleh cerita sikit, tadi sudah cerita pun lah secara ringkasnya, tapi mungkin Puan Anita boleh cerita secara lebih mendalam. Hari ini pun kita tengah menyambut ulang tahun kelima kan untuk MIASA. So mungkin Puan Anita boleh cerita sikit tentang latar belakang MIASA, bagaimana MIASA telah ditetapkan, dan juga usaha MIASA selama ini untuk membantu komuniti lah. Boleh, terima kasih Prashan. Datuk Mazlan tadi mungkin dah membuka sedikit intro lah. MIASA ditubuhkan ataupun kami memulakan usaha MIASA pada 2016 sebenarnya, walaupun kami mendapat orang kata license ya in 2017, tapi 2016 kami memulakan usaha ini di mana saya seorang pejuang sendiri. Saya didiagnos 9 tahun yang lepas sebenarnya, dan kemudian saya mengajak rakan-rakan yang lain untuk sama-sama bersama dengan saya untuk memperjuangkan usaha bersama ini. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, kalau kita ingat mungkin ya 9 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas pun kurang sebenarnya pendedahan tentang kesihatan mental, isu kesihatan mental, penyakit mental. Jadi saya masuk ke dalam arena kesihatan mental ini dengan hanya membawa pengalaman saya dengan penyakit mental. Pada awalnya apabila saya didiagnos, saya berasa begitu malu sebenarnya, malu yang teramat sangat dan takut yang teramat sangat. Kerana pada waktu itu saya tidak mengenali sebenarnya sesiapa pun yang ada penyakit mental. Saya juga tidak tahu bagaimana nak menangani simptom-simptom yang saya alami. Jadi I lost functionality in life. Jadi saya hilang fungsi dalam kehidupan pada waktu itu 9 tahun yang lepas. Okey. Jadi simptom-simptom yang berlaku pada awalnya ia adalah satu orang kata satu perjalanan yang agak lama sebenarnya, sebab gejala-gejala itu dah bermula daripada saya kecil, tapi saya tidak sedar kerana kurang pengetahuan. Sudah tentu ya sebagai seorang kanak-kanak. Dan kemudian apa yang berlaku, saya mula ada banyak anxiety attacks ataupun serangan anxiety. Itu yang berlaku pada awalnya. Saya mempunyai banyak perasaan kebimbangan yang melampau, sentiasa risau pasal perkara-perkara yang kecil. Mungkin kecil bagi orang lain tapi bagi saya besar. Yang menjadi cabaran utama tu sebab saya tak tahu bagaimana nak membuang perasaan ataupun simptom-simptom kerisauan, kebimbangan, dan itu menyebabkan susah untuk saya berfungsi sebagai seorang individu. Pada awalnya saya masih kecil kan, banyak orang kata distraction. Kemudiannya akhirnya apabila simptom-simptom tersebut develop further, dan 9 tahun yang lepas saya jatuh ke dalam satu keadaan di mana saya sendiri tidak tahu bagaimana nak keluar daripada keadaan gelap gelita tersebut. Dan alhamdulillah apabila saya dah boleh ataupun dipinjamkan kesihatan semula, alhamdulillah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah saya terinspirasi. Itu sebenarnya bukanlah datang 100% daripada saya. Sebenarnya suami saya yang bertanya ataupun memberikan suggestion kepada saya, apa kata berkongsi pengalaman saya dengan orang lain. Dan sudah tentu saya pada waktu itu terkejut sebab saya fikir ahli keluarga mungkin malu ya kalau orang lain kata isteri anda ni gila, mungkin contohnya, kerana itu persepsi kita kan. Benda pertama yang terlintas dalam fikiran kita biasanya kalau orang ada penyakit mental ni gila. Dan ini saya fahami kerana saya juga dulu normal ya, jadi saya faham persepsi ataupun tanggapan sebegini. Jadi untuk kita nak merubah persepsi tersebut, sudah tentu mereka yang berjuang dengan penyakit mental harus berkongsi, harus memberikan pencerahan, harus mendidik masyarakat supaya mereka yang berjuang dengan penyakit mental ini tidak lagi distigmakan, tidak lagi didiskriminasikan. Kerana bila ada stigma, bila ada diskriminasi, maka
injustices berlaku, ya, ketidakadilan akan berlaku. Orang tidak mempercayai individu yang ada penyakit mental ini dapat membuat keputusan dengan baik, dapat menjadi pekerja yang cemerlang. Orang pun tak nak berkawan, apalagi berkahwin sebagai contoh. Jadi banyak persepsi-persepsi begitu yang berlaku. Jadi disebabkan oleh itulah saya cuba untuk mengadvokasikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, dan alhamdulillah Allah membantu, dan daripada pengalaman saya sendiri, kemudiannya pihak-pihak yang berkenaan, rakan-rakan membantu dan membuka jalan sebenarnya untuk kita sama-sama berjuang dalam arena kesihatan mental ini. Dan sudah pun 5 tahun, dan apa yang Miasa laksanakan sebenarnya adalah berusaha untuk memberikan alternatif di komuniti, kerana sudah tentu NGO, ya, kami sebagai NGO, kami adalah insan yang terdekat, paling hampir dengan orang-orang yang bergelut, ya, di komuniti. Dan apa yang kita lihat pun apabila tercetusnya pandemik COVID-19 ini, ramai sebenarnya yang terkesan daripada pandemik ini. Impak, ya, or the effects of the pandemic ni menyebabkan ramai yang ataupun exacerbate simptom-simptom tersebut, dan menyebabkan ialah mereka berada dalam suatu keadaan ada anxiety disorder, penyakit kebimbangan yang melampau, ataupun kemurungan yang teruk, risiko, ya, suicide risks have increased. Jadi kita melihat ramai, ya, sebenarnya yang ada percubaan untuk mengakhiri kehidupan akibat bunuh diri, ataupun sudah pun mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, dan ini yang kita nak cuba mencegahnya daripada terus-menerus berlaku, kerana sudah tentu bunuh diri ini adalah sesuatu yang boleh dicegah kalau kita semua membantu, dan sudah tentu kita semua ada peranan masing-masing. Jadi di Miasa kita menyediakan satu platform di mana kita ada bukan saja sokongan daripada pejuang sendiri, kumpulan sokongan, kita ada terapi seni, menari, kita ada speech and drama, kita ada terapi yang lain khususnya yang lebih contohnya klinikal juga, supaya apabila individu datang ke Miasa untuk mendapatkan rawatan, mencari bantuan, there is always something for them. Jadi mereka tidak pulang tangan kosong. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi apabila kita dapat, orang kata, melebarkan sayap di Pahang juga, khususnya Kuantan, kita dapat membantu lebih ramai individu. Jadi sebab ramai individu perlukan bantuan secara bersemuka, kan, walaupun kami sediakan perkhidmatan ini secara atas talian, tapi sudah tentu secara bersemuka ni lebih mudah untuk kita, ialah nak membina kepercayaan, nak membantu dengan lebih efektif. Bersemuka adalah pilihan yang kita cuba berikan kepada insan-insan yang memerlukan. Jadi mungkin saya berhenti di sini dulu. Terima kasih, Prashan. Terima kasih Puan Anita, terima kasih kerana sudi pertama sekali kongsi pengalaman diri sendiri, pengalaman peribadi beliau dari segi perjalanan beliau dengan penyakit kesihatan mental dari dulu sehingga sekarang kita nampak dah 5 tahun, kan, masa telah berjalan. Saya rasa ada ramai yang akan setuju dengan saya jika saya kata itulah sebenarnya suatu pencapaian yang cukup menakjubkan lah. Terima kasih kepada saya tak bayar, walaupun saya tak mengasak, saya rasa ada ramai yang akan setuju dengan saya lah tentang perkara itu. So, mungkin dengan izin Dato' Sri, saya menjurus balik kepada Dr. Firdaus. Tadi kalau tak silap, Dr. Firdaus telah mula kongsi sedikit tentang bagaimana bidang psikiatri ini actually dah ada untuk tempoh yang cukup lama, dan bagaimana seharusnya kita mungkin harus meluaskan imajinasi kita dari segi apakah actually pendekatan yang terbaik untuk menangani isu yang cukup besar ini, itu isu kesihatan mental. So, mungkin saya buka ruang kepada Dr. Firdaus untuk menerangkan secara lebih mendalam pandangan Dr. Firdaus tentang bagaimana bidang psikiatri ini boleh memainkan peranan bukan sahaja terhad kepada setting klinikal lah, kan, sama ada hospital ataupun klinik, malah dalam komuniti itu juga. Mungkin saya dipersilakan Dr. Firdaus. Okey, terima kasih Cik Prashan. Sebelum tu saya sebenarnya ingin mengucapkan tahniah dan ingin beritahu Puan Anita betapa besarnya, ya, impact yang Puan Anita berikan, ya, kepada komuniti kita, ya, akibat daripada perkongsian, ya. Sebab apa? Kerana kita lihat, ya, sebenarnya berbeza, ya, kita ni orang Malaysia terutamanya kita suka dengar testimoni. Betul tak? Kita nak nampak bukti
baru orang percaya. Ya, tak sama kalau tidak ada orang-orang yang mempunyai pengalaman, kita kata people with lived experience, yang tampil ke depan untuk berkongsi. Cuma mungkin doktor-doktor yang beritahu bahawa penyakit ini boleh baik, penyakit ini boleh diubat. Dia punya impact itu adalah berbeza. Ya, kerana apabila mereka yang mempunyai pengalaman tersebut berkongsi sendiri dan orang melihat bahawa pada hari ini beliau telah pun berjaya dan juga telah membimbing satu organisasi untuk membantu orang lain. Ini memberikan impak yang sangat besar kepada mereka yang masih mungkin struggling with mental health issues. Ya, InsyaAllah. Ya, sebab saya pernah ingat satu cerita ni tentang satu psikoterapis yang tersohor, nama dia Marshall Linehan. Dia adalah pelopor ataupun pioneer kepada terapi DBT, Dialectical Behaviour Therapy, ya, dan dia sangat-sangat terkenal, ya, dan antara yang saya ingat cerita dia yang sangat memberi inspirasi pada saya ialah kerana beliau sendiri mempunyai penyakit mental sewaktu remaja, tetapi beliau menyambung pelajaran dalam bidang psikologi dan menjadi seorang psikoterapis yang berjaya. Dia tidak pernah memberitahu orang bahawa beliau pernah mempunyai penyakit mental. Hinggalah satu hari apabila beliau telah pun, saya rasa kira-kira umur beliau pun telah pun lanjut, ya, beliau memberi apa kita panggil tu, kongsian kepada orang ramai bahawa beliau sebenarnya pernah mengalami penyakit mental sewaktu usia muda. Ya, kerana apa dia tidak berkongsi pada peringkat awal? Kerana takut akan stigma, ya. Tetapi mengapa pada akhirnya beliau berkongsi? Kerana katanya ketika satu terapi bersama klien, ya, klien dia bertanya kepada beliau, "Are you one of us?" Ya, dan maksudnya di sini, adakah puan ni salah seorang daripada kami? Ya, dan pesakit tu adalah pesakit yang mempunyai borderline personality. Ya, ia satu penyakit personality yang sangat kita panggil mencabar. Ya, tetapi apabila beliau mendengar pertanyaan tersebut, beliau bertanya, "Mengapa? Adakah ia penting untuk anda tahu?" Dia kata, "Ya." Kenapa? Kerana ia memberikan saya harapan. Jadi pesakit ni mengatakan jika Puan Marshall Linehan ni bahawa dia memang salah seorang ataupun orang yang pernah mengalami penyakit mental, maka klien tersebut harapan. Ya, jadi itu ya impact dia. Gumi orang-orang yang tampil ke hadapan untuk cerita kerana ia akan memberikan apa yang kami kongsi. Kami sebagai perawat kongsi. Okey. Jadi tadi cerita tentang peranan psikiatri, ya, di dalam komuniti, ya, bukan sahaja sebab selama ini kita banyak dengar doktor berada di hospital untuk penilaian, untuk perawatan, ya, tetapi sebenarnya kita juga mempunyai satu cabang di dalam psikiatri yang kita panggil sebagai community and rehabilitation, ya, iaitu satu cabang di mana pakar-pakar psikiatri ini dia banyak menjalankan aktiviti-aktiviti di peringkat komuniti, menjalankan program promosi kesihatan mental misalnya, ya, menjalankan outreach. Outreach ni adalah di mana kita pergi ke dalam masyarakat, ya. Kami pernah ke masjid Felda untuk jalankan aktiviti-aktiviti zaringan, ya, dan juga untuk membantu mengenal pasti mereka-mereka yang berisiko supaya mereka dapat datang mendapatkan rawatan, ya, kerana kita tahu kadang-kadang tak semua orang berhadapan. Jadi apa yang kita pergi buat ialah kita pergi masuk ke dalam tempat-tempat di mana terdapatnya risiko mental health issues, ya. Contoh, ya, selepas banjir, ialah kita di banjir. Jadi mungkin bulan 11 ni jangka banjir besar juga. Jadi masa bulan banjir ni kita pergi ke pusat-pusat banjir dan sebagainya, kita buat program outreach, ya. Selain daripada tu, antara peranan kami sebagai pakar psikiatri ialah kolaborasi. Kolaborasi bersama JKM, kolaborasi bersama SOKSO, kolaborasi juga bersama NGO-NGO lain, ya. Di mana bukan sahaja untuk kita berikan kesedaran, tetapi juga kolaborasi dengan SOKSO misalnya untuk membantu pesakit kita kembali bekerja. Ya, ini adalah satu program yang kita namakan Restart Program, ya. Dan seterusnya kita juga menjalankan rehabilitasi kepada pesakit-pesakit kita, di mana mereka akan diajar, dilatih untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang memerlukan penggunaan
kognitif ataupun pemikiran yang lebih tinggi, ya, supaya mereka dapat kembali berfungsi seperti biasa. Dan yang akhir sekali yang saya ada sebut tadi ialah kita bantu mereka untuk kembali bekerja melalui program supported employment. Jadi ini yang kita ingin jelaskan, bahawa peranan psikiatri ataupun doktor peramal perubatan, psikiatri sahaja, malahan mereka kini telah banyak melakukan perkhidmatan di peringkat komuniti. Jadi saya harap perkongsian ini dapat sebanyak memberikan sedikit makluman tentang bagaimanakah peranan psikiatri tersebut di dalam masyarakat selain daripada berpusat di hospital. Baik, terima kasih Dr. Firdaus atas perkongsian tadi. So hopefully semua tuan-tuan dan puan-puan di sini boleh ambil tahu bahawa apabila kita sebut pasal menyokong mereka yang memang bergelut dengan masalah kesihatan mental, contohnya dia sememangnya bukan sahaja usaha yang terhad kepada setting-setting klinikal, bukan sahaja terhad kepada pakar-pakar klinikal macam Dr. Firdaus dan juga saya sebagai psikologis. Contohnya, semua orang di sini memainkan peranan yang penting untuk menangani isu ini. So mungkin pada waktu ini mungkin saya nak beri peluang pula kepada Dato' Sri Mazna untuk kongsi sedikit, sebab saya fikir Dato' Sri pun ada banyak pengalaman berkhidmat dalam komuniti ini kan, selama ini sebagai bekas menteri dan juga bekas exco dan sebagainya, mungkin lagi lama daripada kita di sini. So mungkin saya nak bagi ruang kepada Dato' Sri untuk kongsi sedikit pengalaman dalam isu ni lah dari segi kesihatan dan sebagainya. Terima kasih. Saya tak boleh duduk, ya, otak saya bila duduk otak saya rendah, dia kurang. Mungkin kena jumpa Dr. Firdaus lepas ni. Okay, thank you. Ya, 5 penggal saya menjadi wakil rakyat dan berbagai jawatan saya pegang. Jadi baru ni bila saya berbincang dengan kawan saya tentang kesihatan mental, dia kata macam mana kita nak kenal orang tu ada masalah. Mungkin dia pun tak tahu yang dia tu ada masalah mental. Dan katanya macam you 5 penggal jadi ahli politik. Tentang you pun tak betul, tapi you tak tahu you tak betul. Itu sebab you tahan 5 penggal, dia kata. Okay, itu just a joke, ya. Tapi maknanya saya mungkin boleh Aidawan, doktor nanti terangkan kita macam mana. Okay, nanti ni kita balik dah tahu dah sikit-sikit tentang kesihatan mental pentingnya. Jadi orang pertama kita nak tengok pasangan kita yang tidur sebelah kita tu, is he alright? Kita nak tahu. Kalau tak alright, apa tanda-tandanya? Ini belumlah kes yang serius. Maknanya dari awal macam Puan Anita kata, dari kecil sampai besar ada dah tanda-tanda, tapi kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu supaya kita boleh intervene, kita boleh bantu untuk bawa dia, nasihat dia pergi jumpa counselors ke, jumpa miasa ke, jumpa psychiatrist ke, ya, itu satu. Lepas tu saya nak tanya, apa orang tu rasa bila dia berada di dalam, dan ada tak proses-proses? Kerana saya ada baca tentang stres. Stres itu normal kalau sikit-sikit, tapi kalau ia berpanjangan, dia boleh memberi kesan impak kesihatan, di mana saya difahamkan kadang urat-urat kita tegang pun kerana stres, tapi kita selalu kata ini pasal tak cukup tidur, ya, ataupun kita bagi sebab. Adakah itu juga tanda stres? Dan kadang-kadang saya difahamkan orang stres ni tiba-tiba dia makan banyak, macam saya makan coklat nak coklat, ya, stres. Dan ada orang tak ada selera nak makan. Ini, adakah ini tanda-tanda orang stres, ya? Lepas tu maknanya tak lama lagi makanan ada, ya. Okay, good news. Okay, dan lagi satu, ada orang tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur ni mungkin akan berlarutan jadi masalah lain. Ada orang suka tidur je, bangun tidur, makan tidur, terlampau banyak tidur. Adakah ini tanda-tanda stres itu, ya? Apa lagi tanda-tanda lain yang supaya bila kita balik, kita tengok anak kita biasa
suka hati tengok TV, tiba-tiba ada tanda-tanda ni, mungkin dia sedang menghadapi stres. Selepas stres, saya difahamkan dia masuk lagi satu tingkat yang jadi Puan Anita cakap tadi, anxiety, kebimbangan yang melampau. Kebimbangan ni kita yang biasa rasa lah tak logik. Contohnya kawan saya, masa tsunami 2004, tsunami di Aceh. Dia duduk indera mahkota. Tengah malam dia bangun berpeluh, berdebar jantung kerana dia rasa ombak masuk rumah dia. Dan dia kena pergi ke bilik sebelah tengok anak dia okey tak? Ke dah lemas? Lepas tu dia buka tingkap tengok tak ada pun air setitik pun kat luar. Jadi pada kita alah karut betul lah, tak ada apa-apa. Tapi pada dia kena mengucap, dia kena urut dada dia, pujuk diri dia supaya dia tenang. Adakah ini anxiety? Dan apa beza anxiety dengan panic? Apa dia panggil? Panic attack. Sama tak tu? Ya, serangan panik ya. Okay. Lepas tu ketiga, ada lagi satu fenomena yang dipanggil depression. Kemurungan. Kemurungan ni saya difahamkan satu tahap yang lain pada dua ni. Dia sangat perasaan tu susah nak difahami. Kerana saya cuba tanya kawan saya, dia describe differently. Dia ada seorang tu kata, Maznah, you bayangkan orang yang you sangat sayang, you hantar dia bagi gambaran macam tu. Jadi mungkin orang lain perasaannya lain. Sampai dia tak tertanggung. Ya. Dan saya masa di universiti dulu ada buat, saya daripada sociology, saya buat deviant sociology. Salah satu paper saya deviant sociology, iaitu orang yang lain pada norma, macam prostitution, drugs, suicide. Dan Dehaim, one of the yang tulis tentang suicide, suicide ni dia kata suicide ni, orang yang nak bunuh diri ni masa tu ada wujud fenomena anomie. A-N-O-M-I-E. Anomie adalah keadaan di mana you are alone in the crowd. You duduk ni sebelah ramai, but you dah tak ada hubungan. You dah tak boleh communicate. You tak ingin berkomunikasi, dan lama-lama dia lead into the loss of will to live. You tak nak hidup lagi. Jadi itulah akan berakhir dengan suicide. Dan suicide ni dok, kita mula pandemik tahun 2020. Dan saya difahamkan data menunjukkan sebelum 2020 kadar bunuh diri di Malaysia ni dalam 1 tahun dalam 600 orang lebih kurang lah. Ya. Selepas itu, setahun lepas pandemik, dia naik 1,400 ke 1,800 lebih kurang. Ya. Dan yang membimbangkan dok, betul atau tidak, angka ni makin muda. Ya. Kalau dulu orang bercinta dah dewasa lah tu, orang bercinta. Ini makin muda. Ya. Saya difahamkan belasan 14 hingga 20 lebih tahun lebih dah mula ramai usia itu untuk mereka mengakhirkan hayatnya. Dan kalau dulu kita jarang dengar orang Islam bunuh diri, sekarang dah ramai. Jadi maknanya ini keadaan, dan mungkin apa yang saya cakap ni tak tepat, tolong betulkan dan tambah-tambah. Tapi maknanya pada tahun 21 ada seorang schoolmate saya. Dia dalam grup suami saya. Kami ni dua-dua dari sekolah yang sama, SABS ya. Jadi all the guys ada satu group WhatsApp. One day this guy said, "Okay, I'm leaving the group. Nanti I come back lah. Bila saya dah baik nanti saya akan masuk grup balik." Dan tahulah orang lelaki, bila kawan dia leave group, seorang pun tak tanya, "What's wrong with you? You sakit apa?" Tak payahlah leave group kalau kita perempuan macam tu kan.
Orang lelaki dia buat tu. The next thing they heard, he hanged himself. Ni di Kuantan. And then a few months after that, one lady pergi bangunan East Coast Mall or something, she's 40 or 30 something. She killed herself. Yeah. Dan later we have a 16-year-old girl dekat Jejambat, Bukit Tinggi, nak terjun. Reasonnya simple je. Dia dah 16 tahun, bapak dia confiscate mobile phone dia, so she don't want to leave. Dia nak loncat. Tak pasal lah bomba kena pasang bawah tu, dan insyaAllah, alhamdulillah, Ketua Balai Polis Bukit Tinggi managed to snatch her from the bridge. Itu 16 tahun ya. Dan lepas tu ada seorang dari Balok, lelaki muda 30 something, nak loncat di salah satu kompleks di Kuantan, dan nasib baik bomba dapat pujuk dia. Ya. So ini example yang makin lama makin dekat ya. Jadi kita rasa dalam komuniti takkan kita nak dengar, nak tengok sahaja. Jadi pada tahun 21 NCWO Pahang telah mendekati Befrienders. Kami masih lagi ahli Befrienders, dan sini pun ada volunteers Befrienders. Jadi kami masih belajar kerana Befrienders selalu buat online ya. What is stress, what is suicide, suicide prevention. Jadi kita tahulah sikit-sikit, dan kita pernah buat online. Kita pernah keluarkan Google Form selepas kita buat seminar online. Ada dah 197 followers masa tu di Pahang, dan kita buat Google Form, ada 97 volunteers. 97 ni Befrienders dah train online 2 minggu ya. 2 minggu online seramai 25 orang. Dan 25 orang ni kebanyakan counselors, certified counselors. Ya. Cuma the counselors find kaedah tu ya, which is good. They call it emotional support. Yang counselling ada sedikit perbezaan kaedah ya di antara dua, tapi niatnya sama, nak membantu, dan masa tu semua online. Ya, dan sekarang kita masih recommend orang berhubung dengan Befrienders kerana kita tak ada kaedah lain nak bantu ya. Cuma saya sendiri tidak bersedia nak buka pusat khidmat, walaupun saya mengikuti latihan banyak counselors, tapi saya sendiri rasa incompetent. Saya tak rasa saya mampu untuk menjalani operasi itu hari-hari. Kerana pertamanya NCWO ni banyak tugas. Kita buat isu environment, education, usahawan ya, dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh tumpu pada satu aktiviti seperti ini yang kalau nak buat, you have to put your heart and soul. You must really do it ya. Itu sebab selain daripada dengan Befrienders, kita berharap Miasa ni pun saya buat homework lah. Cari, terjumpa Miasa. Alhamdulillah, today they are here the second time. 25 hari bulan yang lalu, kita ada satu perjumpaan seperti ini, dan disitulah yang dikatakan ada volunteers 80 orang tu yang sanggup bersama Miasa untuk dilatih. Dan hari kita menganjurkan 25 hari bulan, salah satu volunteers yang bantu saya, kerana selain UCYP, selain daripada UMP, UIA, KIPSAS dan lain-lainnya, kita juga ada dari WIDAT ya. Jadi psikologis dari WIDAT tu, kaunselor, dia sedang bercakap dengan saya 24 hari bulan petang, kerana kami nak bincang, kerana dia jadi pengacara majlis. Kami bercakap, dia kata, Datuk, boleh saya jumpa malam ni tak? Kami memang nak berjumpa malam tu. Kenapa? My student cut her wrist. I have to look into it. Ni 24 hari bulan yang lalu. Malam tu bila saya jumpa Encik Fahim, the first thing I ask him, what happened to that student? Hospital, HTAA bawa ke hospital. Do you have a picture? Dia tunjuk gambar. Dia cut her wrist in 5 places.
Ni dah macam makin dekat lagi peristiwa-peristiwa ni ya. It's getting closer and real ya. And esok hari kejadian, hari kita menganjurkan seminar, another case, a mother with a daughter in Johor Bahru pun buat yang sama. Jadi itu pun saya nak tanya, Dok, kalau satu masa dulu orang loncat building ya. Makan ubat tidur, makan ubat tidur. Sekarang ni why? Cut wrist here, cut wrist there, potong wrist. Jadi saya nak tahu pattern ni. Dia imitate atau apa yang mendorong mereka memilih kaedah-kaedah ni? Ya. Saya lupa nak cakap. Awal bulan Mei Jun, satu kes di Bera. 124-year-old guy. Malam tu dia tolong bapak dia buat roti canai, uli-uli roti canai, besok nak jual. He was perfectly normal. Ini masalahnya, Puan Anita dan Dok, kita tak tahu what's going on in the mind. Malam tu lepas dia tolong bapak dia buat roti canai, besok pagi bapak dia jual roti canai, dia ambil pick up truck bapak dia kata dia nak keluar. Half an hour later, dia telefon bapak dia, Abah nanti ambil kereta ni dekat jambatan, saya lupa jambatan Cenor ke jambatan Bera, is a jambatan somewhere there. Abah dia tanya, kenapa kereta rosak? Dia tak dan jawab pun. So bapak dia lepas habis tutup gerai tengah hari, tak berniaga, pergilah dengan kawan untuk ambil kereta. Rupanya awal-awal tadi dia dah terjun jambatan. So this is real. Jambatan Pulau Pinang by April dah ada 18 cases orang loncat jambatan. So Dok, itu sebab instead of just kita mengira dan bercerita tentang kes-kes ni, why not we try to do something? Dan saya bergantung harap kepada Miasa, professionals like Doc yang ada di kita banyak hospital dan banyak pakar di Kuantan, dan of course people like you, whether you are professionals, you are students, you are NGO, whatever, let's try to do something. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Tadi tu mungkin kita semua dah boleh nampak lah. Actually ada banyak kes-kes yang tengah berlaku. Kita tak perlu pandang jauh pun untuk dapat tahu tentang seseorang yang mungkin tengah bergerak dengan masalah kesihatan mental. It's very common these days. Walaupun kita tak berapa nampak, tapi memang sememangnya adalah kan di luar sana. So mungkin kita kekurangan masa sikit, tapi saya rasa mungkin penting juga untuk kita sentuh one important point juga. Dan berdasarkan perkongsian Datuk Seri Mazlan tadi, kita telah dengar mungkin ada ramai di sini yang ingin tahu, dapatkan pengetahuan kan tentang masalah kesihatan mental. Apakah contohnya perbezaan antara stres, depression, anxiety, apakah faktor-faktor yang membawa kepada seseorang untuk mempunyai fikiran untuk membunuh diri contohnya. Ini semua berkait dengan pengetahuan kan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan berkait juga dengan pengetahuan ialah mungkin pengetahuan yang tak berapa tepat ataupun benar. Dalam bidang kami kita merujuk kepadanya sebagai stigma, fenomena stigma. So di Miasa kita sangat menekankan perbincangan tentang miskonsepsi, tentang stigma dan sebagainya. So sebagai contoh kita kerap dengar daripada ahli komuniti, actually apakah contohnya perbezaan antara mungkin orang yang diperkatakan sebagai orang gila yang mungkin kita nampak kat jalan, mungkin rakan-rakan kita yang bergelandangan dan sebagainya. Apakah perbezaan antara mereka dengan orang yang ada dari komuniti contohnya? Bagi kita mungkin kita tahu actually mungkin dia merujuk kepada perkara yang sama actually. Tapi saya nak bagi ruang kepada Puan Anita pula untuk berkongsi secara lebih mendalam tentang poin yang cukup penting ni. Okay, boleh. Terima kasih Prashan. Pertama sekali, apakah perbezaan orang gila dengan individu yang ada penyakit mental? Okey. Tidak ada perbezaan. Okey. Kenapa saya katakan begitu? Ini sebenarnya adalah satu tanggapan yang kurang tepat ataupun mungkin
salah lah sebenarnya dan persepsi ini terlahir sudah tentu disebabkan oleh kurangnya ilmu, kurang juga pendedahan, mungkin ialah daripada pakar-pakar sendiri, mungkin daripada pihak NGO, advokasi kami mungkin tak cukup meluas, maka masyarakat di seluruh negara tidak mendapat ilmu ataupun informasi tersebut. Jadi apa yang membezakan adalah peluang, situasi, rezeki, persekitaran individu tersebut. Itu yang menyebabkan individu tersebut akhirnya berada di gelandangan dan dipanggil gila. Okey, kalau kita memahami konteks gila ataupun mungkin pemahaman kita sebagai masyarakat umum, tidak siuman lah. Sebenarnya individu di gelandangan yang kita lihat bercakap seorang diri, mungkin ketawa berseorangan, sebenarnya kalau mereka diberikan rawatan, diberikan bantuan, diberikan sokongan, pendekatan yang menyeluruh dan holistik, mereka boleh kembali sembuh seperti saya hari ini. Jadi untungnya saya, kerana pada waktu saya di dalam gelap gelita terowong yang tak nampak jalan keluar, tak nampak cahaya tu, saya ada keluarga yang membantu, saya ada suami yang pergi kerja mencari duit, jadi saya ada bumbung, saya ada tempat berlindung, saya ada makan untuk saya makan, ibu saya hadir menjaga anak-anak saya. Jadi saya tak berakhir di gelandangan. Jadi saya mampu untuk pergi mendapatkan rawatan, bantuan, saya ada sokongan, walaupun saya malu, walaupun saya takut, walaupun saya sering menangis, walaupun saya tak nampak jalan keluar, walaupun saya ada lintasan untuk okey, beginilah sebenarnya orang yang, kenapa orang bunuh diri sebenarnya? Kerana kita faham mereka bukan nak mati, tetapi mereka mahu kesakitan itu hilang. Itu sebenarnya. Jadi bayangkan kita dalam satu keadaan yang sangat sakit. Setiap hari kita sakit. Orang pula tidak faham. Kemudian distigmakan, disisihkan, dipinggirkan, diisolasikan. Bagaimana kita nak mendapat kekuatan untuk terus berjuang dengan penyakit ini? Jadi sudah tentu pakar-pakar seperti Dr. Firdaus sendiri, pakar seperti Prashan, badan-badan NGO yang memperjuangkan usaha ini sangat membantu untuk memberikan harapan sebenarnya. Dan sudah tentu seperti apa yang Dr. Firdaus katakan tadi, testimoni daripada pejuang sendiri ini sangat penting sebenarnya. Kerana itulah yang akan memberikan harapan, memberikan jalan keluar sebenarnya untuk mengatakan bahawa if she can recover or he can recover, then maybe I can too. Jadi that possibility sebenarnya yang membuatkan kita percaya dan yakin bahawa kita juga boleh sembuh dan kita tidak merasakan penyakit itu unik. Maknanya kita seorang saja yang ada penyakit ni. Ini yang menyebabkan kita susah nak keluar daripada kesakitan yang kita lalui. Jadi apa yang berlaku, saya sebenarnya Datuk Mazna, Datuk Sri, saya sangat-sangat orang kata teruja kerana Committed hadir bersama kita, dan tolong berikan tepukan kepada Committed sebenarnya. Kerana Committed adalah satu NGO yang banyak membantu Miasa pada tahun 2020. Saya tak tahu yang hadir di sini tahu ataupun tidak, tapi mungkin tahu apabila tercetusnya pandemik COVID-19 pada awalnya kita berada di dalam lockdown. Dan kemudian kami berganding bahu sebenarnya bersama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan di mana kita nak menghentikan penularan COVID-19. Kita membawa rakan-rakan gelandangan, sebenarnya ramai lebih kurang hampir 1,000 individu, dan masuk ke pusat-pusat sementara gelandangan pada waktu itu. Dan sudah tentu ramai di gelandangan ini, ramai yang berjuang dengan ketagihan dadah, dan Committed yang turun membantu kami, di mana mereka membawa individu-individu ini ke Pahang untuk mendapatkan bantuan. Jadi kami daripada pihak Miasa sangat berterima kasih, dan juga pada waktu itu banyak yang Miasa pelajari kerana kita membantu ramai di gelandangan yang mempunyai penyakit mental. Apabila diberikan rawatan, bantuan, sokongan, pekerjaan, tempat berlindung, mereka dapat kembali ke pangkuan masyarakat dan contribute menjadi manusia individu seperti kita semua, diberikan peluang. So this
this means that every single person, no matter how severe your condition is, you can recover. Jadi harapan itu ada kerana janji Allah itu benar sebenarnya. Setiap penyakit ada ubat kecuali mati. Jadi ini yang kita cuba nak menyampaikan supaya kita dapat mengurangkan stigma, kita dapat menghapuskan diskriminasi dan tidak ada lagi insan yang akan disisihkan ataupun tertinggal. Kerana ini banyak berlaku dan di Miasa kalau anda datang ya ke Selangor, ke Kuala Lumpur satu hari nanti, mungkin boleh turun padang bersama dengan Miasa kerana kita membuat banyak outreach program membantu rakan-rakan gelandangan di Chowkit. Ramai daripada mereka ada pelbagai isu, ramai yang apabila kami datang, kali pertama mereka mendapat intervensi untuk kesihatan, bukan saja kesihatan mental tapi kesihatan fizikal. Jadi sebab tu ramai daripada rakan-rakan kita yang berjuang dengan penyakit mental yang kronik, biasanya mereka akan unfortunately mati 10-20 tahun lebih awal daripada individu-individu yang lain kerana tidak mendapat akses sebenarnya kepada perkhidmatan kesihatan mental ini. Kerana biasanya bila kita dah ada penyakit mental, kita even pakar-pakar sendiri banyak fokus kepada kesihatan mental je, padahal mereka juga ada penyakit-penyakit fizikal yang lain. Dan khususnya juga apabila kita membawa perbincangan kepada insurans, contohnya insurans juga merupakan satu orang kata barrier kerana bila kita ada penyakit mental ni susah untuk kita mendapat coverage untuk insurans. Bayangkan human resources dah lacking, nak akses kepada perkhidmatan suka sangat tertumpu kan Dr. Firdaus, Datuk besar. Kalau kita tengok di Pahang sendiri pun kita tahu, apatah lagi Terengganu, apatah lagi Sabah, Sarawak lagi suka untuk mendapat perkhidmatan kesihatan mental. Jadi kita perlu, saya harap kepada adik-adik yang masih muda ataupun ibu bapa yang ada anak-anak yang mahu orang kata pursue their further education, ambillah jurusan psikologi untuk membantu klinikal, ambil jurusan mungkin social work supaya dapat membantu lebih ramai masyarakat kita yang sangat perlukan bantuan. Kita dapat kurangkan beban sistem kesihatan mental dan kesihatan sendiri, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Puan Anita atas pembicaraan tadi. Semua pengajaran yang dapat dipetik daripada perkongsian tadi bagi semua tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah actually bila kita merujuk kepada mungkin mereka yang selalunya diperkatakan sebagai orang gila ataupun tak siuman, actually kita tengah merujuk kepada orang, kepada insan yang memerlukan bantuan kita, bukan sahaja daripada macam pihak Dr. Firdaus, bukan macam dari saya, daripada Datuk Seri Maznah dan dari juga daripada Puan Anita. Mereka sememangnya perlukan bantuan daripada kesemua kita, daripada komuniti secara keseluruhannya lah. Saya harap semua dapat ambil pengajaran tersebut. Mungkin kalau rakan sekejap saya izinkan, saya just nak sentuh one more last point. So kita dah sentuh sedikit tentang apakah miskonsepsi, apakah betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan yang tepat dan benar tentang isu yang cukup sensitif ini. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kami pada hari ini, mungkin saya just perlukan kepada Dr. Firdaus dan juga Puan Anita untuk cerita sedikit. Puan, katakan tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan sokongan ataupun bantuan sama ada untuk diri sendiri ataupun ahli keluarga ataupun kenalan lain, actually apakah caranya, bagaimana seseorang tu boleh mendapatkan bantuan dan sokongan tersebut? Okey, terima kasih Encik Prashan. Mungkin saya boleh jawab sedikit persoalan daripada Datuk Seri Maznah sebentar tadi, iaitu apa beza antara penyakit mental dan kesihatan mental. Itu saya sebenarnya 1.5 jam selalunya saya bagi talk ni, tapi mungkin saya boleh fokus di mana perbezaan yang paling nyata ialah jika anda mempunyai penyakit mental, dia adalah satu gejala yang berterusan serta mengganggu fungsi harian kita. Dia berbeza dengan kesihatan mental. Antara kita semua ni, dia kalau ikut statistik, setiap 1 daripada 3 kita mempunyai masalah kesihatan mental. Maksud kesihatan mental di sini mungkin ada yang masalah susah sikit nak tidur, atau sedikit bimbang, rasa risau, atau baru rasa kena marah tadi, rasa sedikit sedih. Maksudnya di sini kesihatan mental yang terjejas. Stres merupakan satu kesihatan mental, masalah kesihatan mental yang paling common, stres. Dan dia boleh berlaku dalam 3 komponen utama, iaitu secara fizikal, itu yang Datuk kata sakit kepala, sakit tengkuk, kadang-kadang bahu pun rasa sakit. Kalau bahu kan, kalau sebelah kiri tu jaga-jaga.
Okey, Raja nak kejutkan kita punya audience Okey, berdebar-debar rasa tangan getar, ini secara fizikal. Secara psikologi, bimbang, sentiasa berfikir tentang masalah, tak boleh nak tepis Daripada segi psikologi juga mempengaruhi emosi kita rasa risau. Daripada aspek tingkah laku, kita lihat anak-anak kita yang sebelum ni ceria tiba-tiba menjadi pendiam, ataupun rakan sejawat kita yang sebelum ni suka untuk bertanya khabar tiba-tiba sudah menjadi tidak lagi berminat untuk melakukan apa-apa, tidak lagi bermotivasi, Jadi ini adalah perubahan tingkah laku. Penting untuk kita kenal pasti perkara-perkara ini secara fizikal, psikologikal ataupun secara perubahan tingkah laku, Tentang kemurungan adalah signifikan sekiranya dia berlangsung lebih daripada 2 minggu, Dan dalam kebanyakan hari dalam 2 minggu ni kita rasa sedih, kita rasa tak minat nak buat apa-apa, tak boleh nak mampu untuk bekerja, sentiasa rasa putus asa, sama ada lebih tidur ataupun kurang tidur. Dia boleh jadi dua-dua, Dan kurang makan ataupun lebih makan, boleh jadi dua-dua. Putus asa dan juga rasa seperti hidup ini tidak berguna, hilang konsentrasi. Ini semua menjadi signifikan kepada kemurungan sekiranya dia berterus 3 hari masih lagi dianggap normal. Dan last tadi tentang suicide, saya sentuh sikit saja Encik Pracan Tidak ada satu sahaja punca kepada bunuh diri. Ia adalah pelbagai. Mungkin disebabkan oleh kemurungan, mungkin disebabkan masalah ekonomi, mungkin masalah daripada aspek sokongan yang tidak kuat. Jadi ia adalah multifaktor. Golongan muda sekarang cenderung lebih berusia, faktor coping dan remaja kita sekarang ini tidak diajar untuk ekspres perasaan mereka. Mereka mempunyai ramai kawan, tetapi kawan-kawannya adalah di media sosial. Kalau tengok Facebook, kawan ribu-ribu, tetapi kawan di alam nyata yang berkongsi masalah mungkin tidak ada. Dan mengapa mereka cenderung untuk kita panggil slash the wrist, mengelar tangan? Kerana apa? Kerana sebenarnya ia merupakan salah satu cara untuk mencari bantuan, seeking for help, help seeking behavior. Sebab dia buat di tempat yang visible, boleh dilihat. Tetapi kita mesti ambil berat, walaupun kita rasa ini bukanlah betul-betul ingin membunuh diri. Orang yang ingin membunuh diri, mereka akan cuba cara yang lebih nekat. Macam Datuk Seri Maznah kata tadi, terjun bangunan dan sebagainya. Tetapi mereka yang menggelar tangan, anak-anak remaja kita, bila ditanya, mereka sebenarnya perlukan bantuan, itu satu. Dan yang kedua ialah kerana mereka kata perasaan, emosi ni berbanding dengan sakit di tangan tu, sakit lagi perasaan mereka. Jadi mereka sebenarnya cuba untuk distract the emotional pain by using the physical pain sebagai satu cara yang kita panggil maladaptive coping. Cara coping yang tidak betul. Jadi kita ni perlu guide mereka untuk dapatkan bantuan. Jadi baru saya nak jawab soalan. Tadi jawab soalan exam dah fail dah ni sebab dia dah goreng dulu. Baru nak jawab soalan dia goreng dulu. Okey, menjawab soalan, kalau nak dapatkan bantuan di mana? Untuk perawat kesihatan mental, kita ada kaunselor, kita ada clinical psychologist, kita pakar psikiatri. Untuk masalah kesihatan mental, masalah stres, boleh jumpa kaunselor. Di kebanyakan klinik-klinik kesihatan, kita ada kaunselor. Tetapi gejala tersebut teruk sampai tak mampu bekerja, sampai tak boleh nak menjalankan perkara-perkara yang biasanya kita rawatan, berjumpa dengan, biasanya perlu dapatkan surat rujukan di klinik-klinik kesihatan ataupun di klinik swasta. Mereka akan rujuk kepada pakar psikiatri. Di hospital-hospital besar seperti Kuantan dan Hoshias, kita ada clinical psychologist. Clinical psychologist, mereka sangat membantu dalam terapi ataupun kita panggil talking therapy, juga melakukan penilaian psikologi, personality dan juga IQ. Jadi kita ada satu lagi cabang, saya lupa sebut, Mentari, Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Di Kuantan kita ada di Balok, di Temerloh kita ada di Mentakap. Dia merupakan pusat untuk dapatkan saringan, untuk rawatan serta rehabilitasi. Dan ini adalah untuk pesakit stabil dan juga untuk mereka yang nak mendapatkan bantuan di peringkat awal. Jadi saya serahkan pada Puan Anita untuk sentuh sedikit tentang cara untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih. Laju Dr. Firdaus.
NGO Dr. Firdaus tak sebut, memberi ruang kepada saya. Terima kasih Dr. Firdaus. Okey, mungkin tadi saya dah kongsi sedikit lah. Jadi di Miasa anda boleh walk in ya. Contohnya kalau datang ke Selangor, hadir di Selangor, dan harapan kami sama di Pahang juga, boleh walk in dan mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang disebutkan oleh Dr. Firdaus tadi. Tapi on an individual level ya, apa yang kita boleh buat untuk mendapatkan bantuan ataupun bagaimana kita nak membantu orang lain. Contohnya kerana bukan semua individu yang melalui isu kesihatan mental perlukan intervensi klinikal. Jadi kalau kita sendiri ada sedikit ilmu, kita juga boleh membantu, dan ini adalah satu konsep task shifting ataupun task sharing yang sangat kami perjuangkan di Miasa dan daripada pihak kementerian sendiri, di mana non-professionals ya, saya non-professional, Dr. Firdaus dan Prashan adalah professionals, tapi sebagai non-professional diberikan sedikit latihan, kita ada sifat empathy yang tinggi, compassion, kita juga dapat membantu individu yang bergelut sebenarnya, dan ini adalah apa yang dilaksanakan oleh pasukan krisis Miasa. Jadi kalau ada di antara anda yang mahu membantu individu yang ada isu kesihatan mental, anda boleh. Anda cuma perlu menjadi manusia yang ada sifat empathy dan sifat compassion tersebut, dan tidak mudah ataupun cepat menghukum, terutamanya apabila kita kurang ilmu ya. Jadi bagaimana nak membantu, bagaimana untuk orang kata channel a person ya. Yang pertama sekali bagi saya sudah tentu adalah menimba ilmu ya. Knowledge is power, knowledge is transformative, dan hari ini sudah tentu kita memperbincangkan bagaimana kita nak mencetus transformasi. Ia bermula daripada kita sebenarnya. The change begins with us. Dan apabila kita menimba ilmu, apabila kita ada pengetahuan tentang mungkin ya gejala-gejala isu kesihatan mental begini rupanya, ini adalah the red flags. Jadi kita sebagai individu dapat membantu rakan ataupun ahli keluarga dan orang yang tersayang. Macam Datuk Seri katakan tadi, macam mana kita nak tahu kalau orang tu ada isu kesihatan mental? Nampak Puan Anita sama je dengan Dr. Firdaus, tapi Puan Anita ada penyakit mental, Dr. Firdaus tak ada penyakit mental, contohnya. Jadi sebab tu pengetahuan itu yang akan membezakan, dan ada penyakit mental ataupun melalui isu kesihatan mental, apabila dia reach out kepada kita, cara kita respon kepada mereka, mereka tahu sebenarnya kita ada empathy ataupun tidak. Dengan cara kita komunikasi tersebut ya. Selalunya kalau kita nak membantu, kita mendengar untuk memahami. Bukan mendengar untuk menghukum, bukan mendengar untuk memberikan advice ataupun suggestion, terutamanya kalau kita kurang ilmu. Jadi kita memberi ruang, we hold space for the person. Kita validate, memberikan orang kata validasi, mengesahkan apa yang mereka lalui. Oh, apa yang Dr. Firdaus lalui itu teruk sebenarnya. Saya mungkin tidak memahami, but I am here for you. Jadi dengan adanya validation tersebut sebenarnya sangat membantu untuk mengurangkan beban, tekanan, apa saja yang individu itu lalui, walaupun individu tersebut tengah dalam keadaan contemplating suicide. Jadi sebab itu kalau anda mempunyai sedikit ilmu, sebenarnya you can help a person to choose to live. Jadi ini penting sebenarnya. Okay? Kemudiannya sudah tentu sifat empathy dan compassion. Kalau kita mahu membantu, kita sudah menyediakan ruang ya. Tetapi tidak ada pula sifat empathy and compassion tersebut, juga menjadi sukar untuk membantu individu tersebut dengan efektif. Jadi apabila kita bercakap tentang sifat empathy ni, saya sentuh sedikit, adalah empathy ni walaupun dia bunyi macam satu perkataan, sebenarnya it is a triad. Dia ada 3 definisi sebenarnya empathy ni. Satu, biasa apa yang kita dengar ya, put yourself in the person's shoes. Kan itu yang selalu kita tahu, kita dengar. Tapi sebenarnya kita juga perlu merasai apa yang individu itu rasai. Having that ability sebenarnya. Without thinking much but terus merasainya. Itu kedua. Dan ketiganya, having the ability to sense apa yang individu ini perlukan daripada kita. Jadi kalau kita dapat master ketiga-tiga ni, sudah tentu kita dapat bertindak, merespon dengan lebih baik. Dan empathy with action, itulah compassion sebenarnya. Jadi definisi empathy dan compassion ni sebenarnya berat, tapi kita mampu sebenarnya kalau kita cuba pelajari. Saya dulu sebelum ada penyakit mental pun saya tak tahu bahawa sifat empathy ni boleh diajar. Sebenarnya boleh diajar, maka kita juga boleh belajar, insyaAllah. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak ya, bagaimana caranya untuk membantu individu, insyaAllah. Silakan.
Terima kasih kepada Dr. Firdaus dan juga Puan Anita bagi saya fikir penjelasan yang cukup menyeluruh lah tentang bagaimana kita bukan sahaja boleh mendapatkan sokongan ataupun bantuan bagi mereka yang memerlukan. Katakan kita ada kenalan yang memerlukan bantuan atau sokongan, hopefully semua tuan-tuan dan puan-puan di sini lebih peka tentang cara kita boleh berbuat demikian. Dan di samping itu, selain daripada itu, bagaimana kita semua dalam komuniti boleh memainkan peranan masing-masing dalam perjuangan inilah, perjuangan untuk menangani dan membantu mereka yang tengah bertarung dengan cabaran kesihatan mental contohnya. So mungkin di sinilah saya rasa kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Okey, boleh mungkin Datuk Seri Masna sampaikan sepatah dua kata. Okey. Jadi kita telah dapat sedikit sebanyak pengetahuan, dan mana yang dah tahu dulu hari ini sebagai refresher je lah. Tapi yang mana pertama kali sekurang-kurangnya dah dapat mendekati, ya. Dan jangan bimbang, kita akan adakan sesi-sesi begini secara kecil, secara besar, online dan lain-lainnya. Jadi sekarang ni saya maklumkan lagi sekali, kita akan mengedar Google Form kepada semua telefon anda. Jadi yang minat nak jadi sukarelawan, tolong daftar. Dan katakanlah kami terlupa atau tertinggal nama anda, tak terima-terima pun Google Form ni, ataupun anda ada masalah berada di pendalaman, susah nak communicate dengan kita, just telefon nombor yang kita bagi atau melalui wakil-wakil tadi, bagi nama anda, nyatakan anda ingin menjadi sukarelawan, ya. Dan kita akan perjelaskan dalam proses tu, kerana kita akan serahkan nama perempuan dan tuan-tuan kepada Miasa, dan dia akan anjurkan program ni peringkat demi peringkat. Dan selain yang Miasa buat juga, kita akan dedahkan juga sukarelawan yang ingin dengan pakar-pakar di Kuantan ni, mungkin kita buat small group, ya, dan lain-lain. Apabila lebih ramai anggota profesional ini tampil ke hadapan untuk membantu. Saya rasa gembira kerana ahli psikiatris Hosas ni, Hospital Temeloh ni, dia kata dia pandai berpantun macam pengacara kita, Johan di Mua tu, ya. Dan saya juga baru bercakap dengan telefon dengan seorang pakar kesihatan mental di Kementerian Kesihatan. Orang panggil dia N, nama dia Nur Ashikin, Dr. Nur Ashikin. Saya difaham dia sangat passionate tentang bidang ini, tapi dia dah naik pangkat, dia kerja dia tu tak boleh itu je, banyak lain. Dan saya dah bercakap dengan dia telefon, dan saya difahamkan dia juga seorang penyanyi. Dia masuk pertandingan kilauan emas. Ya, betul. Jadi maknanya we have very colourful people. Dulu saya ingat psikiatris ni duduk dalam bilik head shrinker, apa dia panggil, macam boring je, kita nak masuk pun takut. Rupanya they are also like many other people, they are normal and they have interest. Dan saya difahamkan kadang kita nak get rid of stress dan rasa tertekan ni, kita kena ada meminati satu-satu hobi, ya. Masa saya dengan KKM 2 hari dulu kita ada program lain. Jadi dia orang kata Dr. N hobi dia menyanyi. Saya kata saya pun suka menyanyi. Agaknya itulah sebab saya walaupun masuk politik lama dulu, saya kurang stres. Bila ada peluang je saya nyanyi, dalam bilik air ke bilik tidur ke saya nyanyi, ya. Itu cara kita cope dan melepaskan ketegangan yang kita rasai, ya. Jadi mereka yang berminat, kalau kita jalan Teluk Sisik, tengok saya bila duduk otak saya ni kurang cergas sikit, ya. Saya cuba nak tinggi-tinggikan diri saya dengan tangan saya. Kita jalan Teluk Sisik, dulu kan ada simpang 4 traffic light Kampung Selamat, ada Pantai Selamat punya supermarket yang sedang renovate. Nak masuk simpang tu kan ada squad sayang. Di situlah Miasa akan memulakan perkhidmatannya. Kita akan make up pagar, kita akan tukar signage, dan kita juga akan letak
nama Miasa dan nombor untuk dihubungi. Yang itu kami akan buat dalam masa sebulan ni insya-Allah. Kerana hari ni kita ni macam pelancaran je lah, kerana mereka dah mulakan sedikit-sedikit dengan volunteers, tapi kita perlu sebulan untuk menggilap dan mengkemaskinikan apa yang perlu. InsyaAllah sebulan sekali, sebulan lagi tak cakap pun dah tak betul lah, kita akan buat pelancaran. Ya, jadi janganlah nanti besok bila saya dengan Puan Anita dan Dr. Firdaus dia free, dia datang dari Temelong nak raikan Miasa Pusat Perkhidmatan ni, yang ada situ kami 10 orang je tunggu. Tak ada sokongan, sukarelawan tak datang. Hari ni berkobar-kobar, bila naik kereta kena angin, kena pergi tepi pantai kena ombak, dia macam tipis minatnya. Bila saya edar borang tu, tengok ada 5-6 orang aja yang isi borang, ya. Jadi kalau boleh kena simpan dalam hati. Saya ingat masa saya tanya befrienders mula-mula dulu, ya. Saya kata, apakah kriteria syarat untuk menjadi sukarelawan befrienders? Mestikah mereka ini ada sijil counselling punya sijil, mesti ada sesuatu pendidikan asas dalam bidang psikiatri? No, tak perlu. Anybody boleh jadi volunteers. Syarat dia satu, anyone with a heart. Seseorang yang ada hati dan perasaan, ya. Jadi saya dulu masa universiti buat teater. Salah satu daripada syarat nak jadi pelakon yang hebat, yang Puan Anita kata, you kena letak diri you di tempat karakter tu. Kalau orang tu kata princess, you kena faham macam mana princess rasa, dia berlagak macam mana, baru kita boleh jadi pelakon yang berkesan. Yang ini bukanlah suruh berlakon, tapi suruh kita merobek hati kita, ya. Kita pergi ke lubuk hati kita, perasaan kita, kalbu kita, supaya dia prihatin, dia peka. Bila orang tu mengadu dengan kita, dia boleh rasa kita ikhlas. Kita tak boleh pura-pura kita tak suka buat kerja. Bila orang tu datang, kita buat baik-baik, fed up aku dengar masalah dia. No, yang itu tak boleh. It must come from the heart. Ya, barulah jadi. Kerana orang yang datang tu dia pun ada senses, ya, remote sensing, dia boleh rasa kita ikhlas atau tidak. Kerana segala-galanya dalam sukarelawan bermula daripada keikhlasan. Kita akan banyak ada cabaran dan dugaan, ya. Nak buat sesuatu kena cari duit, bukan ada duit ready, ya. Tapi kalau kita nak buat, kita kalau seorang susah, ramai-ramai insya-Allah, lagi ramai lagi senang, ya. Kita boleh atasi sebarang masalah. Semangat inilah yang nak kita bina supaya pusat khidmat Miasa nanti jadi sukses. Akhir saya nak bagi cerita. Saya suka cerita kerana you boleh tahu benda ni real, happening, bukan berlaku di jauh di tempat lain, berlaku di kalangan kita. Saya ada satu kafe, saya tak nak cakap mana, nanti you all tahu mana, you tahu orangnya. Saya suka kat situ minum hot chocolate. Saya suka gila hot chocolate. Ya, dan kemudian tu barulah saya tahu coklat ni can make you happier. Patutlah, saya kalau minum coklat saya rasa happy. Jadi saya selalu minum, ada wagon dia kat situ, saya minum hot chocolate. Sebelah tu ada bakery. Kawan saya dulu dia buka bakery tu, dia di Kuantan. Sekarang suami dia pindah, dia duduk Kuala Lumpur. Baru ni dia balik Kuantan tiba-tiba. Saya jumpa dia, have dinner dengan dia. Saya kata, kenapa suami you tak balik? Selalu mesti ada suami dengan anak dia. Dia kata, tak, ini emergency. Kerana manager dia letak jawatan, hilang, lari tiba-tiba. Asyik, kenapa? Dia gila. Dia tak tahu yang manager ni dulu dah ada masalah mendapat rawatan. Tiba-tiba tekanan kerja tu tak sesuai, dia tak boleh buat. Macam doktor kata, dia berbalik.
Ya, jadi seminggu lepas tu saya pergi beli hot chocolate kat luar tu lagi. Saya tanya dek, dah ada orang ganti manager? Saya tanya. Oh, dia dua-dua berhenti kak, dia kata. Lepas tu saya, actually patut dia panggil saya makcik kan, dia panggil kak, saya pun happy lah gitu kan. Dia kata, kak, dia kata berhenti. Saya pun kak, dia ni buat hot chocolate hebat. Tapi kak, dia kata, saya pun kak makan ubat, dia kata. Saya pun macam, ubat apa dek? Saya kan kalau makan ubat tu dah lama, baru saya tenang, saya boleh buat kerja. Kalau tidak, saya tak boleh. Maksud dia stres lah tu, dia tak kata stres, tapi kalau tidak saya rasa saya tak boleh buat kerja. Jadi pada saya, my God, bila kita bertanya je, seolah-olah dalam 5, 6, 7, 10 orang kita bertanya, kita terjumpa dengan orang-orang yang mengalami masalah ini. Dan saya kata, kak, kawan kak nak buka pusat tau, tempat kalau adik rasa runsing ke, rasa stres ke, boleh pergi jumpa, bercakap dengan diorang. Diorang nanti boleh bagi cara-cara macam mana untuk kita rasa relax dan rasa better. Lepas tu, ada ke kak? Ada. Saya tak katalah Miasa lagi, nanti nak explain pula. Miasa dia nak buat hot chocolate kan. Jadi saya kata nanti kalau dah ada, akak bagi tahu pergi. Dan kalau tak boleh pergi pun boleh telefon dulu. Mungkin boleh cakap dulu telefon. Dan he looks forward. I was so happy because bila dia dengar dia ada ke kak? Dia happy dan dia nak datang. He looks forward. Maknanya kalau ada tempat macam ni, mereka ni mungkin akan rasa lega. If I don't feel good, I feel depressed, I have a place to go. So, yang nak buat tempat ni berjaya bukan hanya Miasa, tapi kita semua. So beri kerjasama dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang hari ini, dan semoga niat murni kita, hasrat ikhlas kita, ya, dan kerjasama antara kita akan memberi kejayaan dan dapat membantu ramai dalam komuniti kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Kepada Datuk Seri Mazna bagi saranan yang cukup penting tadi tentang bagaimana perjuangan ini bukan seharusnya ditanggung oleh seorang dua sahaja. Sebaik mungkin kami amat mengalu-alukan penyertaan dan penglibatan kesemua tuan-tuan dan puan-puan di sini dalam perjuangan kami untuk membantu komuniti di Pahang ni lah. So kami berharap kami dapat berkenalan dan bekerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua nantilah. Okay, so dengan itu saya rasa kita akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panelis kita pada hari ini. Mungkin kita bagi tepukan sekali lagi kepada semua ahli panel kami. Dan sebelum saya serahkan majlis balik, saya just ingin mohon maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan saya sebagai moderator bagi perbincangan kita pada hari ini. Dan dengan itu saya rasa saya akan serahkan majlis balik kepada Panglima. Terima kasih.